Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton video ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Elia Andrea Altalia Jalius dan saya merupakan pelajar daripada option pendidikan seni visual ambilan Jun 2023. Fokus penerangan saya dalam video ini adalah berkaitan dengan tindakan atau pelaksanaan guru berjiwa pendidik yang dapat memenuhi aspirasi pendidikan negara. Sebelum itu, kita ketahui terlebih dahulu apa itu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai SKPM. Untuk pengetahuan semua, SKPM ini merupakan satu penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan ke arah pencapaian yang memberi impak kepada kemenjadian murid. Terdapat 5 standard yang disenaraikan dalam SKPM ini. Standard yang pertama adalah kepimpinan dan hala tuju. Standard yang kedua, pengurusan organisasi. Standard yang ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid. Standard yang keempat pula adalah pengajaran dan pembelajaran. Standard yang kelima pula ialah kemenjadian murid. Seterusnya, kita ketahui pula berkaitan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM. Pelan transformasi pendidikan ini dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan tanda aras antarabangsa, meningkatkan pandangan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara serta mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Pelan ini juga telah disertakan dengan 3 gelombang, 5 aspirasi sistem pendidikan negara, 6 aspirasi murid dan juga 11 anjakan bagi mencapai PPPM ini. Saya akan menjelaskan serba sedikit berkaitan dengan 4 perkara ini. Saya mulakan dengan 3 gelombang. Gelombang yang pertama yang bermula sejak 2013 hingga 2015 merupakan gelombang yang memberi penekanan kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Seterusnya, gelombang kedua bagi tahun 2016 hingga 2020 pula dihasilkan bagi mempercepatkan perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang 1 untuk disejajarkan dengan inisiatif dalam gelombang kedua. Gelombang yang terakhir pula iaitu gelombang ketiga bagi tahun 2021 hingga 2025 ini berfokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi di mana pada permulaan gelombang ini semua sekolah, guru dan pengetua atau guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Selain itu, kita juga harus tahu apakah itu aspirasi pendidikan negara. Aspirasi pendidikan negara telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Terdapat 5 aspirasi pendidikan negara bagi negara kita Malaysia. Yang pertama, akses. Yang kedua, quality. Ketiga, equity. Keempat, perpaduan. Dan yang kelima, kecekapan. Seterusnya, kita pergi kepada 6 aspirasi murid. Aspirasi yang pertama ialah pengetahuan di mana setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan mengira serta menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan sains. Aspirasi yang kedua, kemahiran berfikir di mana setiap murid akan belajar cara mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait berbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru. Aspirasi ketiga ialah kemahiran memimpin di mana murid dapat mencapai potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan dan memegang peranan kepimpinan formal dan tidak formal. Aspirasi keempat pula berkaitan dengan kemahiran bahasa di mana setiap murid akan dapat menguasai bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris pula digalakkan kepada murid sebagai bahasa kedua mereka. Etika dan kerohanian pula adalah aspirasi yang kelima di mana murid akan mempunyai asas moral yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan membantu mereka dengan berani membuat keputusan yang tepat. Akhir sekali, identiti nasional. Murid tidak kira agama, etnik atau status sosioekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai anak Malaysia. Kesemua aspirasi ini penting kepada murid dan harus mereka ketahui agar sejajar dengan apa yang diinginkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Sekarang kita akan masuk kepada fokus utama video ini, iaitu mengetahui apa tindakan atau pelaksanaan guru berjiwa pendidik yang dapat memenuhi aspirasi pendidikan negara. Persoalannya, bagaimana guru dapat menanam semangat berjiwa pendidik dalam diri mereka? Untuk menjadi guru yang berjiwa seorang pendidik, guru itu haruslah mempunyai ciri-ciri sahsia guru yang cemerlang.
Apakah ciri-ciri sahsia guru yang cemerlang? Untuk menjadi guru yang berjiwa seorang pendidik, guru itu haruslah mempunyai ciri-ciri sahsia guru yang cemerlang yang terdiri kepada berakhlak mulia, bertanggung jawab dan amanah, berdedikasi, penyayang dan dilihat daripada penampilan guru tersebut. Seorang guru yang berjiwa pendidik haruslah mempunyai sikap bertanggung jawab, empati yang tinggi, ikhlas dalam menjalankan tugas dan mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam pelbagai bidang. Bagi membentuk guru yang berjiwa pendidik, sikap bertanggung jawab dan amanah itu amat penting untuk diterapkan. Guru akan melaksanakan tugas mereka dengan penuh rasa tanggung jawab dan memastikan tugas yang dilakukan itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Seterusnya, guru cemerlang juga mempunyai sikap dedikasi yang tinggi terhadap tugas mereka sebagai seorang pendidik. Guru yang berjiwa pendidik tidak akan memandang tugas mereka itu sebagai satu beban dalam hidup mereka. Mereka akan bersedia menghadapi segala cabaran dan sanggup untuk berkorban masa, tenaga serta wang demi komitmen mereka terhadap profesion keguruan. Sebagai contoh, ada guru yang sanggup mengorbankan wang yang mereka ada untuk menyediakan bahan bantu mengajar kepada murid-murid mereka. Tambahan lagi, apabila guru itu merupakan seorang guru kelas di mana mereka akan berusaha untuk menjaga keceriaan bilik darjah mereka. Penyayang merupakan ciri sahsia guru cemerlang yang perlu ada dalam diri setiap pendidik. Sifat ini akan memberi kesan kepada murid di mana mereka akan berasa disayangi. Secara tidak langsung, murid yang berasa disayangi itu akan memberi tumpuan dan fokus pada pembelajaran mereka. Kasih sayang merupakan elemen yang penting dalam perkembangan sahsia dan emosi seseorang murid. Kerana daripada sifat kasih sayang ini, kita dapat mengurangkan masalah disiplin dan membantu dalam meningkatkan prestasi akademik murid. Guru yang penyayang juga akan membolehkan suasana persekitaran pembelajaran menjadi lebih kondusif. Ciri yang terakhir adalah penampilan. Penampilan juga memainkan peranan penting dalam membentuk personaliti seorang guru. Penampilan seorang guru harus dijaga bagi memastikan identiti guru itu dapat dibina, menjaga kredibiliti guru, dan seterusnya mengundang rasa hormat. Etika pemakaian seorang guru yang telah ditetapkan oleh kementerian haruslah dipatuhi oleh para pendidik. Penampilan guru itu akan memberikan impak positif atau negatif bergantung kepada penampilan mereka. Bagaimana pula guru dapat menyahut cabaran dan peluang aspirasi pendidikan negara? Motivasi untuk guru adalah sama pentingnya dengan motivasi kepada pelajar untuk belajar bersungguh-sungguh. Mengajar adalah satu tugas yang sukar dan perasaan letih seringkali muncul. Namun, pengalaman mengajar juga membawa kegembiraan dan rasa pencapaian yang membangkitkan semangat kepada guru dan begitu juga kepada murid. Guru memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan negara melalui pendidikan. Mereka menghadapi pelbagai cabaran dan peluang dalam menyahut aspirasi pendidikan negara. Dalam aspirasi pendidikan negara, guru merupakan ejen yang bertanggung jawab untuk menyatupadukan masyarakat. Seramai 86 murid orang asli memperoleh keputusan cemerlang 5A ke atas dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun lalu. Manakala 37 pelajar orang asli mendapat PNGK 2.80 ke atas bagi sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2022. Mereka diraikan pada Majlis Anugerah Murid Cemerlang Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa SPM dan STPM 2022 di Bagi Selangor. Bukan mudah, namun cabaran yang didepani dianggap menitik semangat bagi mencapai kejayaan. Terdapat 5 aspirasi pendidikan negara dan salah satunya adalah perpaduan. Perpaduan merupakan salah satu cabaran yang harus guru sahuti. Guru memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan negara melalui pendidikan. Mereka menghadapi pelbagai cabaran dan peluang dalam menyahut aspirasi pendidikan negara. Dalam aspirasi pendidikan negara, guru merupakan ejen yang bertanggung jawab untuk menyatupadukan masyarakat. Perkara ini menjadi satu cabaran kepada guru kerana mereka perlu menjaga kepentingan moral. Ini merupakan satu tanggungjawab yang besar oleh kerana guru harus bersedia dan berani memegang tanggungjawab ini. Ini bermaksud guru perlu memartabatkan warisan negara dan menyanjungi aspirasi budaya negara.
guru yang mempunyai nilai patriotisme dalam jiwa mereka akan menjadi contoh kepada murid. Guru harus menerangkan apa kepentingannya hidup bersatu padu dalam negara yang berbilang kaum ini. Dengan demikian, murid-murid akan dapat memahami nilai, tradisi, dan budaya tempatan yang setiap kaum miliki dan secara tidak langsung, hal ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat majmuk. Tambahan lagi, murid yang sudah diajarkan dengan sifat perpaduan ini akan menjadi ikon yang baik di masa akan datang kerana mereka sudah memahami apa kepentingannya hidup bersatu padu dalam masyarakat yang pelbagai. Isu perkauman juga tidak akan timbul sekiranya nilai patriotisme ini dapat dipupuk dalam diri setiap murid. Kita sudah pasti tidak mahu tragedi 13 Mei pada tahun 1969 iaitu peristiwa rusuhan kaum berulang kembali. Seterusnya, guru perlu mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam sesi pembelajaran. SKPM menggalakkan penggunaan teknologi dalam pengajaran terutama dalam era globalisasi kini. Persoalannya, bagaimana guru mengaplikasikan teknologi ini dalam sesi pengajaran mereka? Wow. Guru boleh menggunakan perisian pendidikan, video atau bahan bercetak yang interaktif. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan LCD bagi memancarkan maklumat yang akan dipelajari. Tambahan pula, guru boleh menyelitkan maklumat daripada aplikasi YouTube untuk ditonton oleh murid agar mereka tidak bosan sepanjang sesi pembelajaran. Penggunaan teknologi ini dapat memotivasikan murid-murid dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik. Kemahiran baru akan diperoleh oleh murid apabila penggunaan teknologi ini diaplikasikan dalam kelas. Kemahiran guru dalam menguruskan teknologi ini juga akan menjadi lebih baik. Dengan ini, penggunaan teknologi terbukti dapat membantu guru dalam mengembangkan potensi dan kemahiran mereka. Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan penggunaan teknologi ini dalam pengajaran mereka. Kemudahan teknologi yang dicipta perlu digunakan dengan sebaiknya dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid. Sudah pasti masih ada sekolah yang kurang dengan kemudahan teknologi ini yang mana menyebabkan proses kemenjadian murid tidak berkesan dengan baik. Tambahan pula, guru harus mengadaptasikan diri dengan teknologi ini kerana pada zaman moden kini, penggunaan teknologi sangat digalakkan. Ada berita bahawa terdapat guru yang bersara awal kerana tidak dapat membiasakan diri menggunakan teknologi ini. Mereka mendapati bahawa hal itu merupakan sesuatu yang susah untuk diuruskan, menyebabkan mereka mengalami stres. Oleh kerana tidak tahan dengan tekanan yang mereka alami, mereka memilih untuk bersara.
Di sini, kita boleh lihat betapa pentingnya teknologi ini bagi membolehkan kita terus bertahan dalam suatu kerja, terutama sebagai seorang pendidik. Profesor Dato' Nur Razak turut meminta para guru supaya menguasai kemahiran teknologi ketika mengendalikan PDPR yang merupakan sebahagian daripada kerangka pendidikan 4.0. Katanya mereka tidak seharusnya mengambil langkah mudah dengan hanya memuat naik video dan mengharapkan pelajar untuk memahami kandungan tersebut. Aktiviti yang menyokong pembelajaran. Di sini kreativiti guru amat penting. Tidak boleh upload sahaja video dan kita suruh pelajar tengok saja. Itu memanglah tidak sesuai dan tidak sihat. Apa-apa yang kita kongsi dengan anak-anak didik kita, kita perlu tengok dahulu. Ya, apa yang sesuai, apa yang tidak. Sebab itulah apabila inisiatif The5 itu dilancarkan bersama Apple, Microsoft dan menggunakan Google, saya amat berbesar hati dan happy sangat. Because this is one of the ways forward. Nasihat saya kepada para pendidik, teruskanlah belajar dan terus belajar untuk kemahiran teknologi ini. Mengapa? Kerana ini juga ada dalam kerangka pendidikan 4.0, salah satu kemahiran yang perlu ada dalam setiap pendidik, iaitu kemahiran teknologi. Selain itu, guru juga perlu melaksanakan aktiviti kolaboratif. Merujuk kepada SKPM, kerjasama dan aktiviti berkumpulan amat diberi penekanan kepada murid. Ini kerana aktiviti kolaboratif mampu memupuk semangat kerjasama dalam kalangan murid dan memperkukuhkan hubungan sosial di dalam kalangan murid-murid. Aktiviti ini juga merupakan peluang murid untuk berkongsi pendapat dengan murid yang lain. Guru boleh mengatur projek kumpulan, perbincangan atau aktiviti kreatif yang boleh dilakukan oleh murid sama ada di dalam maupun di luar kelas. Cabaran yang terakhir adalah dari segi perkembangan kemahiran dan potensi diri secara menyeluruh. Seorang guru yang berjiwa pendidik tidak akan pernah jemu untuk menimba ilmu kerana mereka mempunyai perasaan ingin membimbing murid-murid mereka. Perasaan penat sudah pasti ada semasa proses mempelajari ilmu yang baru. Namun, pada akhirnya ia akan berbaloi kerana ilmu yang kita peroleh itu tidak akan hilang, malah ia akan kekal dalam ingatan seorang guru. Bagi mengembangkan lagi kemahiran, guru haruslah rela dan berani melibatkan diri dalam pelbagai pengurusan di sekolah. Sebagai contoh, guru boleh melibatkan diri dalam pengelolaan sukan, menguruskan majlis besar di sekolah dan sebagainya. Tindakan ini akan membantu guru untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Kemahiran dalam menguruskan masalah atau konflik sepanjang pengurusan program akan mematangkan lagi seseorang guru. Guru juga sama seperti murid walaupun berada dalam umur yang berbeza. Guru perlu mempelajari pelbagai kemahiran agar mereka dapat mengajar murid-murid di kelas dengan lebih baik. Tidak semua murid mempunyai kemahiran yang sama dan kelebihan yang sama. Setengah murid pasti ada yang berkemahiran dalam seni, nyanyian, sukan, akademik dan banyak lagi. Seorang guru setidaknya perlu mengetahui sedikit tentang semua kemahiran yang boleh dimiliki oleh seorang murid. Ini kerana gurulah yang akan membimbing murid untuk menjadi lebih baik dalam kemahiran yang murid miliki dan bertanggungjawab dalam menyeimbangkan potensi murid sama ada dalam bidang ko-kurikulum atau kurikulum. SKPM dan PPM ini telah menyebabkan berlakunya perubahan bagi merealisasikan kemenjadian murid serta aspirasi yang ingin dicapai dalam standard dan pelan ini. Terdapat beberapa implikasi terhadap sistem pendidikan melibatkan beberapa komponen merangkumi implikasi terhadap kurikulum, murid, guru, kepimpinan dan latihan guru. Implikasi yang pertama adalah terhadap kurikulum, di mana berlakunya transformasi kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah. Di bahagian ini, pedagogi menekankan pembelajaran secara mendalam
melalui pendekatan PDP, pengajaran dan pelajaran berasaskan kebat dan melaksanakan pentaksiran secara berterusan. Seterusnya, penambahbaikan kurikulum bagi pendidikan khas di mana fokus diberikan kepada murid yang berpendidikan khas untuk membolehkan mereka mendapat hak yang sama rata dengan murid yang biasa. Implikasi yang kedua adalah terhadap murid, di mana kemahiran insania dapat menghasilkan generasi muda yang berpengetahuan dan berupaya berkomunikasi dengan berkesan pada peringkat global. Dari segi murid berkebutuhan khas pula, enrolment pendidikan inklusif akan dipertingkatkan agar lebih ramai murid berkeperluan khusus dapat belajar bersama-sama dengan rakan mereka. Yang ketiga adalah kemahiran berfikir, di mana murid dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi untuk berhadapan dengan berbagai cabaran global. Implikasi yang ketiga adalah terhadap guru, dan dari segi kemahiran teknologi, guru perlulah menggunakan nilai teknologi maklumat dan komunikasi yaitu TMK dalam PDP. Hal ini dapat menarik minat murid-murid dalam pentaksiran yang berautentik. Seterusnya, pembangunan profesionalisme. Guru akan sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja. Di sini, guru dapat memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Dalam pengurusan PDP pula, guru perlulah bersungguh-sungguh memperkembangkan potensi dan pencapaian murid. Hal ini dapat meningkatkan cara berfikir mereka. Implikasi keempat pula adalah terhadap latihan guru, di mana kurikulum IPG perlu dikaji semula bagi memastikan guru dipersiapkan sepenuhnya. Kualiti kepemimpinan IPG yang merupakan pengarah-pengarah IPG kampus dan IPGM juga merupakan implikasi terhadap latihan guru. Selain itu, berlaku perubahan terhadap program latihan dan profesion keguruan. Implikasi yang terakhir adalah terhadap pemimpin di sekolah. Pengetua atau guru besar iaitu PGB perlu mencapai aset kejangkaan yang lebih tinggi yang telah ditetapkan oleh sekolah. PGB atau pengetua dan guru besar perlu sentiasa menjalankan hubungan kerjasama profesional bersama pejabat pentadbiran daerah iaitu PPD. Bagaimana pula guru dapat memupuk nilai-nilai positif, moral dan etika dalam kalangan murid? Penerapan ini dapat dilakukan melalui nilai positif, moral dan juga etika. Nilai positif adalah satu konsep yang mempengaruhi tingkah laku. Nilai positif adalah satu konsep yang mempengaruhi tingkah laku seseorang dan membantu kita menjadi lebih baik serta memberikan tenaga positif setiap hari. Sebagai contoh, tindakan menolong orang lain yang memerlukan bantuan merupakan bentuk moral yang baik karena memberi manfaat kepada orang lain dan lingkungan masyarakat. Dari segi moral pula, ia bermaksud ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Moral ini membantu dalam membentuk karakter dan kepribadian individu seperti bertanggung jawab, jujur dan empati. Ia juga membantu kita hidup dalam harmoni dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah etika. Etika ini berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajiban, tanggung jawab dan keadilan. Ia merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Ini merupakan infografik daripada rakan sekelas saya. Infografik ini adalah berkaitan dengan bagaimana guru menanamkan semangat berjiwa pendidik dalam diri mereka dan murid. Poin yang mereka berikan dalam infografik ini adalah menunjukkan penglibatan di mana guru boleh memperkenalkan diri sebagai ahli dalam bidang pendidikan dan membagikan kepercayaan terhadap kesan yang besar dan positif pendidikan dapat membawa kepada individu dan masyarakat. Poin kedua pula adalah menyediakan aktiviti pembelajaran yang menarik di mana guru boleh memperkenalkan aktiviti belajar yang menarik dan berbaloi seperti projek, perbolaan dan pertandingan akademik. Poin yang ketiga adalah menjadi teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi murid kerana guru akan menginspirasi murid untuk mengikuti jejak yang sama. Poin yang keempat, memberi pujian dan sokongan, di mana guru memuji usaha dan pencapaian yang dicapai oleh pelajar supaya dapat mengukuhkan semangat pembelajaran dan keyakinan mereka. Poin yang kelima pula adalah mewujudkan persekitaran yang memberi inspirasi. Guru boleh mencipta suasana bilik darjah yang memotivasikan dengan hiasan yang menarik, bahan pembelajaran yang mencabar, dan penggunaan kaedah pengajaran yang inovatif. Poin yang keenam pula adalah menyokong perkembangan potensi.
Guru mesti memahami keunikan setiap pelajar, menggalakkan mereka meneroka minat dan bakat mereka untuk mencapai potensi maksimum. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini.